Hai guys, selamat kembali ke segmen Perbincangan Teknologi. So video hari ini kita akan membincangkan apa yang menarik ataupun apa yang bakal ada pada iOS 15. So tanpa buang masa, ayuh kita mulakan. Pertama sekali adalah aplikasi FaceTime. Apa yang menarik adalah FaceTime kini hadir dengan features audio yang baru, iaitu spatial audio, voice isolation dan juga wide spectrum. Spatial audio ni aku rasa ramai orang dah tahu, so aku tak perlu nak explain lagi dah. Kemudian voice isolation ni pula dia lebih memfokuskan kepada suara korang. Katakanlah korang tengah meeting and then ada jiran korang tengah renovate rumah. So memang bising lah kan, bunyi gerudi lah, bunyi ketuk lah, bunyi dinding lah. Jadi voice isolation ni dia akan padam suara sekeliling dan hanya fokus kepada suara korang saja. Dia macam noise cancellation lah. Dan untuk wide spectrum pula, wide spectrum ni macam video call biasa di mana dia fokus dekat suara korang dan juga suara sekeliling. So korang ada pilihan lah in terms of audio dekat aplikasi FaceTime. Seterusnya dalam aplikasi FaceTime, korang juga boleh menggunakan fungsi portrait mode. Kiranya kalau korang video call dekat luar ke, dia tak adalah mengganggu user lain sebab portrait mode ni hanya fokus kepada muka korang saja. Sama macam konsep korang mengambil gambar menggunakan portrait mode. Dan penambahbaikan yang paling menarik sekali adalah pada FaceTime Link. Aplikasi FaceTime kini boleh digunakan pada peranti Android dan juga Windows. Macam yang korang tahu, sebelum-sebelum ni aplikasi FaceTime hanya dikhususkan buat pengguna Apple sahaja kan. Kali ni korang boleh menggunakan FaceTime ni secara meluas lah. Dengan cara generate link, kemudian hantarkan kepada sesiapa sahaja, termasuklah pengguna Android dan juga Windows. Dia sama macam konsep korang generate link dekat Google Meet. Lebih kurang macam tu lah. Bagi aku benda ni bagus sebab dia macam pendekatan antara kita dengan user yang lain. Tak perlu susah-susah nak download apps apa-apa ke, sebab FaceTime ni memang dah tersedia kan. So user lain pun tak perlu buat apa-apa, just tekan je link yang di-share, kemudian masukkan nama korang. Contoh nama korang Aizat kan. Letaklah Aizat supaya owner link boleh kenal korang. Dan kemudian join je FaceTime tersebut. So memang sangat mudah. Tapi apa yang bagusnya bagi aku adalah owner link ataupun orang yang generate link tu, dia boleh decide sama ada dia nak accept user masuk ataupun tidak. Kiranya in case kalau FaceTime links ni tersebar, dia masih ada privacy. Dan mungkin bagi sesetengah orang, FaceTime ni tak berapa berguna sangat. Macam aku pun, aku jarang guna FaceTime sebab tak tahu nak call siapa. Tapi FaceTime ni mungkin berguna untuk orang yang jauh dari keluarga ke, orang yang berpasangan ke. Memang bergunalah sebab sekarang ni korang bukan sahaja boleh video call, tapi korang juga boleh menggunakan fungsi SharePlay yang ada pada aplikasi FaceTime. So apa benda SharePlay ni? SharePlay ni merupakan fungsi yang membenarkan korang share screen, stream music dan juga movie dengan user yang lain. Katakanlah korang tengah FaceTime dengan kawan-kawan korang dan ada berita mengenai lagu terbaru daripada Justin Bieber. So korang bolehlah play music dan user lain pun boleh dengar lagu yang sama. Begitu sahaja korang juga boleh stream movie semasa menggunakan aplikasi FaceTime. Tapi untuk SharePlay ni dia ada limit dia. Masa WWDC 21 tu, Apple cakap hanya ada certain services sahaja yang boleh support. Antaranya adalah Disney Plus, ESPN Plus, HBO Max, TikTok dan banyak lagi. Tapi aku harap in future Apple boleh update lah streaming services yang orang selalu pakai. Contoh macam Netflix, YouTube dan sebagainya. So SharePlay ni berguna tapi dia ada had dia tersendiri. Seterusnya dalam fungsi SharePlay, korang boleh share screen korang. Contohlah macam korang nak vacation tapi susah nak jumpa semua kawan-kawan korang. So korang boleh FaceTime dan share screen, kemudian korang boleh tunjukkanlah tempat yang menarik ke, nak booking hotel ke dan sebagainya. Ataupun korang boleh gunakan fungsi share screen ni untuk troubleshoot masalah kawan korang dekat setting dan sebagainya. Korang boleh buat semua tu pada aplikasi FaceTime menggunakan fungsi SharePlay. Yang seterusnya adalah fungsi live text. Di mana kalau korang nak gunakan fungsi ni, korang hanya perlu buka kamera korang dan pointkan sahaja dekat mana-mana tulisan. And then korang boleh copy semua teks tersebut ataupun buat gesture untuk select lah teks mana yang korang nak sahaja. Korang boleh buat macam-macam, antaranya copy teks tersebut dan share directly kepada kawan-kawan korang, ataupun kalau korang nak simpan dekat notes pun memang boleh. Dan kalau ada nombor telefon dekat mana-mana tulisan, korang boleh call nombor tersebut directly tanpa perlu save nombor tersebut ataupun retype nombor tu semula. Bukan itu saja, korang juga boleh menggunakan fungsi live text untuk mengetahui nama kedai, lokasi dan sebagainya. Katakanlah korang nak keluar makan dengan kawan korang dan nak share location kedai dengan dia kan, tapi susah sebab korang macam takut salah cari ke, salah type ke. So korang just boleh snap gambar dan gunakan fungsi live text. So sistem akan automatic hantar data mengenai nama kedai, lokasi dan sebagainya. So benda akan jadi lebih mudah dan akan menjimatkan masa korang. Dan live text ni boleh digunakan pada gambar screenshot, gambar pada galeri dan juga gambar pada website. Mungkin fungsi live text ni dah digunakan pada Google Lens dan mungkin akan ada orang cakap benda ni adalah teknologi yang lama. Yes, aku tahu Google Lens dah pakai lama dah, tapi bagi akulah fungsi live text ni boleh dikategorikan sebagai penambahbaikan. Aku bukan nak puji
Apple, tapi kalau dia sedar yang user dia perlukan penambahbaikan untuk kegunaan harian, kira dah baik sebenarnya. Fungsi yang seterusnya adalah Focus. So kita akan mulakan dengan Notification Summary terlebih dahulu. Untuk iOS 14, kita boleh nampak yang Apple buat Notification Group, di mana dia akan groupkan notification untuk apps yang sama. Let's say macam Snapchat punya noti akan jadi satu group, WhatsApp punya noti akan jadi satu group, dan setiap apps pun dia akan jadi satu group lah. Dia akan jadi group by group. Dan untuk iOS 15, Notification Group tu masih ada, cuma dia tambah Notification Summary, which is dia akan letak apps mana yang korang tak guna sangat untuk satu masa yang korang tetapkan. Maksudnya, korang still akan dapat notification tu, cuma dia simpan dan akan hantar balik pada masa yang korang tetapkan. Maybe kalau korang set pukul 8 pagi dan 8 malam, so Notification Summary ni akan hantar waktu tu lah. So bagi aku benda tu bagus. Contohlah macam kita ni jarang guna Shopee dan JD Sport, tapi notification selalu sangat masuk dan macam annoying kan, kita tak perlukan pun. Dan aku tahu orang mesti akan cakap, alah tutup je lah notification tu kalau tak penting. Tapi bagi aku, notification tu mungkin penting, cuma tak urgent. So dengan adanya Notification Summary ni, dia serba sedikit membantulah. Kemudian adalah penerangan mengenai Focus. Focus ni adalah pembaharuan pada setting Do Not Disturb. Apa yang menarik adalah bila korang dah hidupkan fungsi Focus, dekat iMessage dia akan bagi tahu someone yang message kita bahawa kita tengah hidupkan fungsi Focus dan kita mungkin tengah sibuk. So sistem akan automatik bagi tahu benda tu. Fungsi Focus ni juga membenarkan kita mengagihkan segmen kehidupan kita. Korang boleh ubah setting Do Not Disturb korang kepada personal, work ataupun sleep, dan korang boleh setting ikut keselesaan korang. So korang boleh pilih lah apps mana yang korang nak dapat notification bila setting Do Not Disturb tadi dihidupkan. Bagi aku, fungsi Focus ni berguna sebab kalau kita dekat tempat kerja, kita boleh set lah nak WhatsApp, email ataupun kalender sahaja yang akan dapat notification, dan kita pun tak akan terganggu dengan notification yang lain. Dan fungsi Focus kali ni dia lebih customize lah berbanding Do Not Disturb yang ada sekarang. Dan penambahbaikan seterusnya adalah pada aplikasi iMessage. Apa yang menarik adalah bila korang send gambar banyak-banyak dekat iMessage, dia akan groupkan gambar tersebut. So korang just boleh swipe kiri atau kanan untuk tengok gambar tersebut ataupun tap untuk tengok keseluruhan gambar tersebut. Lepas tu Apple juga letakkan option easy download button dekat sebelah gambar. So korang boleh download gambar ataupun save gambar tersebut sekaligus tanpa memerlukan masa yang banyak. Berbanding dengan iOS 14, kalau korang send gambar banyak-banyak sekalipun, dia akan send one by one. Which is kalau korang nak tengok, korang kena scroll lah daripada atas ke bawah. Dan of course lah dia akan panjangkan lagi conversation tersebut. Lepas tu korang juga terpaksa save gambar yang banyak-banyak tadi satu persatu dan akan melambatkan kerja korang. Dan aku tahu benda ni bukanlah benda yang baru sebab WhatsApp ataupun Telegram dah gunakan Photos Group ni. Tapi okey lah, dengan ada penambahbaikan ni dia lebih efisien dan lebih convenient untuk penggunaan harian. Yang seterusnya adalah aplikasi Weather. Apps Weather untuk iOS 15 nanti akan jadi lagi menarik sebab ada animation, ada data dan layout yang lebih menarik. Contoh macam cuaca hujan yang teruk akan ada animation air hujan dan petir. Dan kalau cuaca yang baik mungkin akan ada animation matahari yang bersinar. Berbanding dengan apps Weather dekat iOS 14 ni, dia bukanlah tak okey, cuma data dia tak terlalu spesifik ataupun animation dia terlalu simple. Contoh macam dia punya interface sangat simple, lepas tu kelajuan angin, barometric pressure apa semua hanya ditunjukkan melalui tulisan saja. So untuk iOS 15 nanti dia akan lebih membantu kita untuk memahami situasi cuaca yang berlaku. Mungkin akan ada graf, ada animation, ada kompas kelajuan angin macam dekat video contoh ni. So korang rasa macam mana? Perlu ke penambahbaikan dekat apps Weather ni? Ataupun penting ke apps Weather ni bagi korang? Aku sebenarnya jarang guna apps Weather ni. Tambahan pula kita sekarang ni tengah COVID kan, tengah PKP. So kita pun memang duduk rumah je, tak tahu apa yang berlaku dekat dunia luar. Tapi aku rasa apps Weather ni mungkin akan berguna pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah persoalan yang aku dapat mengenai iOS 15. Soalan yang pertama, iPhone mana je yang support iOS 15? iPhone yang bakal support iOS 15 adalah bermula daripada iPhone 6s sehingga iPhone 12 series. Tapi aku ada baca beberapa website yang mengatakan iPhone XR dan ke atas sahaja yang akan dapat features dengan lebih mendalam. Kiranya iPhone yang pakai chipset A12 Bionic dan ke atas sahaja boleh handle benda-benda berat macam animation dan sebagainya. Kalau korang tak faham apa yang aku explain tadi, aku akan tunjukkan satu video contoh daripada YouTuber luar. Dia share perbezaan iOS 15 yang ada pada 6s dengan iPhone 12. So korang boleh check lah nanti. Okey, soalan kedua, bila boleh update iOS 15? Biasanya iOS yang baru akan datang dengan iPhone yang baru. Katakanlah iPhone 13 nanti dilancarkan pada bulan 9. So iOS 15 pun akan rilis bulan 9 bersama iPhone 13. So waktu tu user iPhone 6s dan ke atas akan dapat update yang official. Soalan yang seterusnya, boleh ke kita sebagai user biasa nak try iOS 15 beta version? Pesanan aku adalah lebih baik untuk elakkan daripada update beta version dekat daily driver korang.
sebab beta version ni akan ada bug dan sebagainya. So memang akan ada masalah pada aplikasi dan kalau korang tak pandai, beta elakkan. Biasanya beta version ni digunakan oleh developer untuk memberitahu dekat mana yang kurang untuk fix bugs yang ada. So benda tu akan jadi lebih senang untuk mengetahui pengalaman user. Dan persoalan yang terakhir, kenapa saya tak dapat iOS 15 sedangkan Apple dah announce dekat WWDC 21? Macam aku cakap tadi, iOS 15 sekarang hanya ada yang beta version saja. So belum release lagi dan memang tak akan ada dalam setting korang. Korang cubalah refresh setting macam mana sekalipun, memang tetap tak akan ada sebab belum release lagi. Dan kalau korang tanya aku kat mana nak download apa semua, aku pun personally memang tak tahu nak download kat mana sebab aku tak berani nak cuba. So biarlah developer buat kerja diorang dan kita tunggu je bila dah release nanti. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Jadi itulah serba sedikit mengenai apa yang Apple akan lakukan ataupun apa yang menarik pada iOS 15. Dan dalam video kali ni aku tak ada sebut pun mengenai aplikasi wallet dengan Apple Maps sebab aku rasa dua-dua aplikasi tu ada had penggunaan untuk user di Malaysia. Memang boleh kata tak berguna sangat pun untuk kita di Malaysia. Kalau ada pun mungkin lambat. Even Apple Pay pun tak diiktiraf lagi dekat Malaysia. So memang boleh kata lambat lah. Aku harap korang faham kenapa aku tak explain pasal dua benda tu. So korang rasa iOS 15 ni macam mana? Adakah penambahbaikan daripada iOS 14 ataupun sekadar minor sahaja? Kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share and don't forget to subscribe to YouTube channel MDAZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.